Hari ini kita akan review kereta Kia EV6 GT Line. Let's go! Kita mulakan dulu dengan penampilan luaran dia. Impression yang pertama, super sexy kan? Dan selain daripada itu memang nampaklah futuristic sebab kebanyakan kereta EV itu memang mempunyai penampilan yang futuristic. Kita mulakan dulu dengan yang ini, orang panggil belum cuba, belum tahu, sudah cuba harimau. Sebenarnya saya nak sebut harimau kerana ini mempunyai digital tiger face daytime running lights yang diberikan nama untuk daytime running lights yang ada di sini. Selain daripada itu, memang nampaklah logo terbaru daripada Kia serta kamera di hadapan. Pada bahagian depan grill ni adanya air vents untuk menyejukkan komponen yang ada pada kereta ini. Serta apa yang benda ni? Ini sebenarnya adalah radar. Yang itu nanti kita akan sentuh berkenaan dengan ciri-ciri keselamatan bagi kereta ini. Dan di bahagian tepi pun adanya air vents, fungsi yang sama juga. Untuk pandangan sisi, kita mulakan dulu dengan side mirror. Seperti mana yang anda nampak memang glossy black, tapi apa yang anda akan perasan di sini, dia ada macam lengkungan di sini. Mungkin sebahagian daripada design aerodinamik. Di bahagian bawah terdapatnya kamera sebahagian daripada pandangan 360 darjah. Dan seterusnya kita ada door handle yang akan ditutup secara rata apabila dikunci. Memang kebanyakan kereta EV ada ciri-ciri ini. Selain daripada itu, terdapatnya black accents di bahagian bawah, B-pillar dan juga di C-pillar yang anda nampak pun akan macam melengkung ataupun mendorong ke bawah sebahagian daripada design aerodinamik. Dan yang terakhir sekali adalah untuk roda ini. Rim bersaiz 20 inci serta tayar Continental yang khas dibuat untuk kereta EV seperti ini. Dan untuk pandangan belakang, kita mulakan dulu dengan roof spoiler yang terdapat di sini, streamline sehingga ke sini. Ini adalah rear spoiler. Dan memangnya anda akan nampak dari jauh pun dah nampak dia punya brake lights yang ada di sini sehingga ke tepi, serta turning indicators terletak di tepi sini. Tetapi apa anda lihat dengan dekat ataupun apabila anda letak tangan anda di atas ni, memang dia ada bentuk-bentuk 3D. Wow! Dan di bahagian tengah sini adanya charging port yang menggunakan Type 2 charging port. Ada AC dan juga DC charging port. Untuk DC charging port, daripada 0 sehingga 80% mengambil masa hanya 18 minit sahaja. Untuk battery capacity 77.4 kWh. Agak laju kan? Tetapi apa yang istimewa untuk kereta ni, ia mempunyai ciri vehicle to load ataupun V2L, di mana ia membenarkan anda untuk menggunakan bateri kereta ini untuk mengecas ataupun untuk memberi kuasa kepada barangan elektronik anda. Dan selain daripada itu, di bahagian bawah sini, kalau nak masuk ghost stand ataupun nak reverse, terdapatnya lampu yang akan menyala di sini. Bagaimana pula untuk ruangan yang ada di bahagian belakang? Adanya auto tailgate. Buka di sini untuk anda mengakses 520 liter ruang untuk boot space. Sekarang untuk dalaman kereta ni, memang saya sangat suka skrin melengkung yang terdapat di sini ataupun curve screen. Kita mulakan dulu dengan instrument cluster yang bersaiz 12.3 inci yang menunjukkan maklumat yang penting untuk anda. Dan sebagai salah satu ciri keselamatan untuk kereta ini, apabila anda nak tukar laluan kan, biasanya kita letak indikator lah. Apa yang anda akan nampak adalah kamera yang terletak pada side mirror tersebut kan. Dia akan menunjukkan image yang terbentuk di sana apabila untuk anda mengurangkan blind spot apabila nak tukar laluan di jalan raya. Selain daripada itu, untuk steering wheel yang terdapat di sini, ini bukan pedal shifters ya, ini adalah regenerative brake pedals. Ia mengurangkan kelajuan kereta anda. Contoh kalau nak ambil corner ke ataupun saja nak mengurangkan kelajuan kereta anda, anda boleh menggunakan pedal yang terdapat di sini. Dan juga ada satu butang untuk drive mode untuk menukar mod pemanduan anda. Infotainment system bersaiz 12.3 inci, touchscreen di sini. Dia bagaikan mobile phone yang ada di sini kan. Memang best lah. Dan selain daripada itu, ia juga compatible dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan di bahagian bawah ataupun di bahagian tengah ni adanya kontrol untuk
mengawal aircon anda ataupun climate. Tetapi apa yang betul-betul best, selain daripada ia merupakan touchscreen, anda juga boleh menukar kepada navigation system ataupun shortcut untuk navigation system yang terdapat di sini. So untuk home, untuk phone, media dan sebagainya boleh diakses menggunakan butang ataupun panel yang terdapat di sini. Start and stop button terdapat di sini, dan untuk menukar gear daripada drive ke reverse ataupun neutral, anda boleh memusing dial yang terdapat di sini. Terdapat juga butang pandangan 360 darjah yang akan dipaparkan pada skrin infotainment system serta auto hold dan juga parking sensor. Dan juga untuk tempat duduknya pula adanya butang untuk anda apa kata kalau nak pergi ke bawah ataupun kalau nak menurunkan posisi tempat duduk anda, boleh sehingga hampir horizontal ataupun hampir mendatar untuk anda kalau nak relax ke selepas pemanduan yang panjang ataupun semasa kereta anda tengah di-charge. Dan juga selain daripada itu, ni rasa macam kulit kan, rasa macam leather. Sebenarnya bukan, ia diperbuat daripada plastik yang dikita semula. Apa yang saya betul-betul suka berkenaan dengan kereta ini juga adalah panoramic sunroof yang terdapat di sini. Memang memberikan rasa yang lebih seksi untuk kereta ini. Bagaimana pula untuk ciri keselamatan bagi kereta ini? Okey, ada yang basic lah, ada yang ISOFIX, 7 airbags dan sebagainya. Tetapi ia juga mempunyai advanced safety features, advanced driver assistance. Contohnya seperti lane keep assist, lane centering dan juga auto cruise control ataupun adaptive cruise control, di mana yang anda nampak di bahagian depan tu ada radar kan? Itulah fungsinya. Untuk tempat duduk bahagian belakang sememangnya sangat-sangat selesa disebabkan juga ia menggunakan eGMP yang terbaru. Wheelbase-nya lebih panjang di mana memberikan lebih ruang untuk orang seperti saya. Dan disebabkan ini merupakan kereta EV tidak menggunakan gearbox, maknanya boleh menggunakan ataupun boleh adanya lantai yang rata, yang mendatar. Jadi orang yang duduk di tengah ni pun akan rasa selesa. Dan yang apa yang saya betul-betul suka, mempunyai 3-pin charging point yang ada di bahagian bawah sini untuk charge atau contohnya macam laptop ke ataupun untuk telefon bimbit anda lah sekiranya. Yang ni pun telah digunakan, masih ada di bahagian tengah ini. Disebabkan kereta ini menggunakan Electric Global Modular Platform yang terbaru ataupun eGMP, ia mempunyai wheelbase yang lebih panjang. Bermaksud ia memberi lebih ruang kepada orang yang duduk di dalamnya, meningkatkan keselesaan. Selain daripada itu, disebabkan eGMP ini ia mempunyai dua motor. Ya betul, kereta ini adalah all-wheel drive yang mempunyai combined horsepower sebanyak 320 horsepower dan juga maximum torque sebanyak 605 Nm. Kosong sehingga 100 km sejam dalam masa 5.2 saat sahaja dan kelajuan maksimum sebanyak 185 km sejam. Agak laju lah kereta ni. Best untuk bawa. Dan selain daripada itu, bateri kapasiti seperti yang dikatakan tadi 77.4 kWh, di mana anda mendapat jarak pemanduan maksimum sebanyak lebih kurang 506 km. Tetapi bergantung juga kepada cara pemanduan pemandu tersebut. Dan selain daripada itu, harga kereta ini adalah lebih kurang RM300,000 dan adanya 5 tahun waranti ataupun 150,000 km yang mana sampai dahulu. Dan juga disebabkan ini kereta EV, bateri pun ada warantinya selama 7 tahun ataupun 150,000 km yang mana sampai dahulu. Bagi pendapat saya, kereta ni memang seksi, ciri keselamatan ada, power pun ada dan juga sememangnya selesa. Tapi untuk RM300,000 ni, rasanya nak beli ke tak? Apakah pula pendapat anda? Berilah pendapat anda di ruangan komen yang terdapat di sini dan jangan lupa untuk ikuti kami untuk lagi banyak video seperti ini.